Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Datuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, ketua-ketua jabatan, pemerhati, para hadirin yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Terima kasih kerana saya diberi peluang untuk berbahas Belanjawan 2022 kali ini. Sebelum saya meneruskan pembahasan saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah sana helwah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang menyambut hari jadi pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Mulia Tengku Seri Berjaya Raja Datuk Tengku Farouk Husin Tengku Abdul Jalil atas pelantikan sebagai Setiausaha Kerajaan yang berkuat kuasa pada 17 Oktober yang lalu. Saya juga mengambil kesempatan mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Tuan Haji Zainal Abidin Mohamad atas pelantikan sebagai Pegawai Kewangan Negeri yang baru yang juga berkuat kuasa pada 17 Oktober yang lalu. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang telah membentangkan Belanjawan Negeri untuk 2022 semalam. Untuk Belanjawan tahun 2022, pecahan adalah seperti berikut. Belanja mengurus 1.657 bilion, belanja pembangunan 600 juta, belanja bekalan air 40 juta dan anggaran hasil negeri adalah 1.507 bilion. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah negara kita, negeri kita, daerah kita, kampung-kampung kita sedang pulih daripada kesan pandemik COVID-19 dan kita sekarang berada dalam fasa 4.0 PPN dan kita juga berada dalam endemik, bukan lagi pandemik. Yang bermaksud sekarang ini COVID-19 berada dalam environment kita. Tetapi kita tidak boleh alpa, kita mestilah mengamalkan SOP dan kita juga mesti sentiasa mendidik komuniti di kampung kita supaya mengamalkan SOP supaya COVID-19 yang sekarang ini berada pada tahap yang kita kata agak selesa, tidak kembali kepada tahap pandemik sebagaimana sebelum ini. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ketiga untuk penggal ke-14 Malaysia yang telah pun membuka sektor-sektor ekonomi untuk dapat beroperasi dan juga telah membuka sempadan negeri yang mana anak beranak keluarga yang dulunya tak dapat menziarah dan bertemu orang tua mereka sekarang sudah boleh pulang ke kampung masing-masing, sudah boleh pulang dan bertemu dengan orang tua mereka untuk pelbagai tujuan. Ada yang tak dapat berjumpa dengan orang tua mereka, orang tua yang uzur di kampung, orang tua yang tak sihat, dan tak dapat menziarah saudara mara dan tak dapat hadir, apa-apa majlis yang ada di kampung mereka kerana sekatan sewaktu PKP yang lalu. Tuan-tuan dan puan, suasana politik di negara kita pada penggal ke-14 ini adalah sangat unik.
Tidak pernah sebelum ini negara Malaysia dalam satu penggal, dalam masa lebih kurang 3 tahun, kita dah ada 3 Perdana Menteri. Dan kita, yang pertamanya, Perdana Menteri di bawah PH. Yang kedua, Perdana Menteri di bawah Perikatan Nasional dari Parti Bersatu. Dan kali ini, Perdana Menteri yang ketiga masih lagi di bawah Perikatan Nasional, tetapi Perdana Menteri daripada UMNO. Alhamdulillah, negara kita secara amnya kita lihat politiknya kekal stabil dan ekonomi sekarang ini kembali pulih, dan sama-samalah kita menjaga negara kita supaya orang luar, pelabur asing ada keyakinan untuk terus melabur di negara kita. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri kerana beberapa pengiktirafan telah diberikan kepada daerah Setiu dan juga kawasan Permaisuri. Yang pertama, Setiu telah diisytiharkan sebagai gedung pengeluaran makanan di negeri Terengganu. Kerana Setiu ada 1,214 hektar tanah yang masih lagi terbiar, dan kalau mengikut perancangan, kalau program ini berjalan, maka insya-Allah petani-petani di Setiu akan boleh meningkatkan pendapatan mereka kepada RM3,000 sebulan. Jadi, ini akan boleh memberikan sumbangan kepada KDNK Negeri Terengganu. Jadi saya mewakili petani-petani di negeri Setiu mengharapkan supaya bajet 2022 ini dapat digunakan sepenuhnya untuk memacu program gedung pengeluaran makanan di negeri Terengganu supaya ianya dapat mengubah tahap ekonomi petani-petani di daerah Setiu. Yang kedua, di kawasan Permaisuri, Kampung Makuk dan Penarik telah diisytihar sebagai kampung pelancungan pertama negeri Terengganu. Jadi saya berharap dengan adanya program ini, pantai-pantai dapat dijaga dengan baik, dikawal hakisan, dikawal pembangunan dan juga dijaga kebersihannya. Wetland adalah merupakan sumber semula jadi yang perlu dimanfaatkan sepenuhnya kepada industri pelancongan di negeri ini, dan saya berharap juga pengusaha homestay akan mendapat faedah daripada kampung pelancongan pertama, daripada program kampung pelancongan pertama negeri Terengganu ini, dan kita mengharapkan pendidikan kepada komuniti melalui projek CBT ataupun community based tourism akan berlaku di dalam program kampung pelancongan ini. Kita berharap program ini juga akan menambah hasil pendapatan kepada nelayan-nelayan dan penduduk setempat. Datuk Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat, di kawasan saya Permaisuri, kita ada berbagai aktiviti pelancongan, kebanyakannya yang related kepada ataupun yang berkaitan dengan pulau dan pantai. Jadi kita ada usahawan di kawasan saya, ada 15 pengusaha muda yang ada 30 buah bot, yang mana setiap bot mereka bernilai lebih kurang RM100,000. Jadi mereka ini menyediakan pakej pelancongan, kebanyakannya day trip dan juga pakej memancing di laut. Day trip adalah ke Pulau Redang dan juga Pulau Lang Tengah. Jadi mereka
berharap dengan terisytiharnya Kampung Makuk dan Kampung Penarik sebagai kampung pelancongan negeri Terengganu, mereka berharap supaya jeti-jeti yang ada di Kampung Penarik dan Kampung Makuk diluluskan sebagai jeti pelancongan yang diwartakan. Buat masa ini, hanya jeti Merang sahaja yang diwartakan sebagai jeti pelancongan oleh badan-badan yang terlibat dengan aktiviti-aktiviti ini. Jadi kita berharap supaya disegerakan kelulusan untuk mewartakan jeti-jeti ini supaya dapat digunakan kerana kita menerima pelancongan, mereka ada customers atau pelanggan bukan sahaja daripada negeri Terengganu tetapi daripada seluruh Malaysia. Jadi kita berharap pihak-pihak yang terlibat membantu usahawan-usahawan muda ini untuk boleh menjalankan perniagaan mereka dengan baik dan selamat kepada pelancong-pelancong daripada seluruh Malaysia. Akhirnya, saya ingin menyentuh sedikit mengenai pendidikan. Datuk Yang Pertua, pendidikan buat masa ini, walaupun pelajar-pelajar sudah boleh ke sekolah, tetapi mereka ke sekolah secara bergilir. Tak penuh, 50-50. Jadi maknanya, PDPR masih lagi berterusan. Jadi kami memohon supaya kerajaan negeri membuat intervensi kepada sistem pendidikan ini supaya pelajar kita dapat berterusan mengikuti PDPR secara efektif. Kerana bila saya bercakap dengan guru-guru, pelajar yang ramai hadir kelas online ni pelajar kelas A je. Pelajar kelas B dalam 20/29, pelajar kelas C mungkin 5/29. Kerana apa? Kerana mereka berkongsi perantis dengan keluarga mereka. Kerana apa? Kerana mereka tinggal dan guru-guru juga tinggal di kawasan yang mana liputan internet adalah sangat lemah. Jadi saya harap pihak kerajaan negeri dalam tahun 2022 gunakanlah bajet ini sebaik yang mungkin untuk meningkatkan liputan di kawasan-kawasan yang lemah liputan supaya anak-anak kita dapat mengikuti PDPR dengan sempurna dan baik. Datuk Yang Dipertua, sekian, terima kasih.